Assalamualaikum dan salam perpaduan. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 17 Januari. Sarawak mengambil pendekatan lebih aktif dalam mengorak langkah ke arah ekonomi hijau dengan membangunkan kilang pemasangan elektrolyzer Proton Exchange Membrane PEM tahun depan untuk pengeluaran berskala besar. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, inisiatif yang bakal dilaksanakan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC tersebut adalah bagi menampung permintaan elektrolisis PEM yang semakin meningkat di seluruh dunia. Jadi semalam saya telah mempunyai data yang baru dari sudut pembangunan hidrogen. Walaupun ketika ini prosesnya agak mahal, there's a possibility that the cost will come down with the mass production of electrolyzer. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media selepas menerima satu unit kereta Toyota Mirai, sebuah kenderaan elektrik sel hidrogen berkuasa hidrogen yang diserahkan oleh UMW Toyota Motor kepada Kerajaan Sarawak di Kuching. Dalam hari itu, pengerusi SEDC Tan Sri Aziz Hussein berkata, ketika ini SEDC bekerjasama dengan Petronas dalam pengeluaran elektrolyzer dengan menggunakan teknologi yang dibangunkan Petronas. Menurut beliau, sebuah kilang bakal dibangunkan di Kuching tahun depan. Jelasnya, sebagai permulaan kilang tersebut akan mengeluarkan elektrolyzer untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang menyasarkan pengeluaran 100,000 tan hidrogen menjelang tahun 2025 sebelum terlibat dalam dikomersialkan secara global. Penyaluran maklumat di media sosial dilihat masih kurang kredibiliti meskipun penyampaiannya cepat daripada media perdana. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian berkata, ini kerana ia melibatkan tahap profesionalisme berbeza dalam menilai dan memproses sesuatu bahan berita, terutamanya yang boleh menimbul isu. Datuk Seri Dr. Sim memberitahu ia tidak bermakna alternatif media tidak relevan. Namun sebagai penerima sesuatu maklumat, hendaklah memastikan info yang diterima adalah sahih. Ini terutamanya jika melibatkan penyebaran berita palsu atau ulang siar berita lama yang disebar kepada umum tanpa sebarang pengesahan daripada pihak berwajib. Justru ia adalah menjadi tanggungjawab media perdana untuk mengekalkan momentum dalam penyebaran maklumat kepada umum bagi memastikan maklumat yang diterima adalah daripada sumber yang disahkan dan sahih. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi Media Anjuran Presiden Persekutuan Persatuan Cina Sarawak yang turut dihadiri Presidennya Datuk Richard Wee di bangunan Persatuan di Pending. Majlis tersebut adalah sebagai tanda penghargaan kepada sokongan warga pengamal media yang membantu liputan persatuan termasuk semasa pandemik lalu. Seramai 234 warga pengamal media daripada 15 pertubuhan dan agensi di Kuching hadir pada majlis tersebut. Kerajaan akan meningkatkan kemampuan jaringan internet di klinik-klinik luar bandar di Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Lokanisman Awang Sauni berkata, ia bagi membolehkan pemeriksaan kesihatan yang kronik dijalankan secara langsung dengan mendapatkan khidmat pakar di bandar-bandar utama. Berasaskan satelit untuk disediakan di klinik-klinik kawasan luar bandar kerana kita ingin menyediakan satu perkhidmatan visual ataupun melalui video untuk membuat diagnostik kesihatan. Oleh itu, kementeriannya akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital bagi membangunkan prasarana telekomunikasi berkenaan. Ditemui selepas melawat klinik kesihatan Bako, Kuching, Lokanisman mendedah usaha untuk membangunkan klinik baharu di kawasan itu dalam kertas putih kementeriannya. Dalam pada itu, kerajaan juga bercadang untuk menaik taraf beberapa hospital kerajaan di Sarawak. Jelasnya, langkah ini sekaligus dapat memberikan perkhidmatan pakar kepada pesakit di kawasan tengah dan utara Sarawak seperti Sibu dan Miri. Sementara itu, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dr. Hazlan Abang Hidni pula, cadangan untuk membangunkan klinik lebih besar di kawasannya telah diusulkan kepada kerajaan.
ramai dan kita mohon mempunyai cadangan untuk sebuah klinik kelas 3. Kelas 3 itu besar dan ada quarters di kawasan Lemak Laut lah. Namun ia bergantung kepada pelan kerajaan persekutuan bagi sebarang pembinaan klinik baharu. Kami bersama. Kukuhkan perpaduan. Pelihara demokrasi. Makmur bersama, jalinkan silaturahim. Raikan budaya, tradisi bangsa. Melangkah maju, bergerak ke hadapan. Bersama gapai aspirasi negara. Kami bersama mendukung perpaduan negara. Dunia telah berdepan dengan pelbagai cabaran 2 tahun lepas ekoran pandemik COVID-19. Ahli Parlimen Miri Chew Chun Man berkata keadaan ini sekaligus mempengaruhi ekonomi sehingga menyebabkan beberapa sektor mengalami kerugian akibat tidak beroperasi selain juga kehilangan pekerjaan menyebabkan kehidupan rakyat terjejas. Walau bagaimanapun, Chew berkata selepas pilihan raya umum ke-15, sebuah kerajaan perpaduan telah dibentuk dan ia memberi kesan kepada pemulihan ekonomi negara. Bersama-sama kita semua harap agar kerajaan akan terus stabil dan berjaya. Beliau berharap di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia akan pulih daripada pelbagai sektor dan mencapai kemajuan yang lebih baik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat rakaman Tahun Baharu Cina 2023 bersama Perkhidmatan Cina Miri FM di studio rakaman Miri FM. Bersempena perayaan Tahun Baharu Cina 2023, beliau menasihatkan penduduk negeri ini khususnya di Miri agar berhati-hati semasa memandu di jalan raya serta memanfaatkan musim perayaan ini bersama keluarga. Bintulu merupakan satu-satu lokasi bagi penganjuran pentas hiburan ICNian, anjuran radio IFM di kawasan Malaysia Timur. Ia ternyata mendapat sambutan baik daripada pihak penganjur dan pendengar setia radio RTM itu. Ditemui selepas persembahan di salah satu pusat komersial di Bintulu, penyampai IFM Zi Ying teruja dengan sambutan diberikan penonton. Chinese New Year. Dan ini merupakan kali pertama saya datang ke Sarawak dan saya boleh rasakan perasaan cintanya pendengar dan juga rakyat di Sarawak sangat suka akan rancangan aktiviti IFM. Menampilkan persembahan istimewa daripada penyampai-penyampai IFM dan juga artis jemputan, program itu bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina yang bakal tiba. Artis tempatan Irin Tam dan CJ Winnie dijemput memeriahkan lagi persembahan pentas. Timur sahaja dan ini merupakan aktiviti yang the one and only kami berada di sini di East Malaysia. Amongst Sarawak dan Sabah, kami memilih tempat ini sebab sini ada penganjur yang sangat-sangat supportif. Terima kasih diucapkan kepada Pak Timur dan berada di sini kami berasa juga sangat gembira sebab semua penonton dan juga semua pendengar yang sangat-sangat supportif dan sangat happy untuk memeriahkan Cina Tahun Baru Cina bersama-sama kami hari ini di sini juga. Tapi bukan sahaja selesai persembahan pentas, selebriti IFM itu turut melakukan sesi beramah mesra dengan peminat serta mengedarkan kalender IFM dan seterusnya menurunkan tanda tangan untuk kenangan peminat. Ia di samping sesi bergambar sebagai kenangan mereka turun ke Bintulu menemui pendengar IFM di bandar itu. Menurut Hazel dan Zi Ying, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aktiviti dan program IFM, pendengar-pendengar boleh terus mendapatkan menerusi siaran radio IFM dengan frekuensi 90.7 MHz dan bersiaran menerusi Wisma Radio, Kota Media, Kuala Lumpur. Semua penonton dan semua pendengar RTM. Hai, selamat datang dan untuk memeriahkan dan merayakan Tahun Baru Cina bersama-sama dengan kami. Saya Hazel dari IFM. Saya Zi Ying dari IFM. Saya Syahan dari IFM. Saya DJ Cindong dari IFM. Dan di sini kami berempat ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina, Happy Chinese New Year dan Gongxi Facai.
Sarawak mencatatkan 216 kes baharu positif COVID-19 bagi minggu kedua, iaitu penurunan 54 kes berbanding minggu pertama epidemik, iaitu 270 kes. Ini menjadikan jumlah kes kumulatif COVID-19 di Sarawak setakat ini ialah 324,087 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN menerusi kenyataan media memaklumkan daripada jumlah itu, sebanyak 211 kes adalah dalam kategori 1 dan 2, manakala 5 kes kategori 3, 4 dan 5. Pada minggu epidemik kedua menunjukkan Kuching merekodkan kes tertinggi iaitu sebanyak 78 kes, diikuti Sibu 26, Miri 23, Bintulu 12 dan Semarahan 10 kes. Manakala 23 daerah lagi mencatatkan kes positif 1 angka. 2 kematian akibat COVID-19 direkodkan pada minggu kedua iaitu di bahagian Sibu. Pasukan Polis Gerakan Am Batalion ke-12 Miri menahan seorang lelaki kerana disyaki terlibat dengan penjualan rokok dan minuman beralkohol tanpa cukai. Dalam kenyataan media, Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexon Nagacabu, penahanan itu dilakukan pada Sabtu lalu di sebuah premis. ACP Alexon menambah hasil pemeriksaan polis merampas pelbagai minuman beralkohol tanpa cukai dan rokok pelbagai jenama tanpa cukai yang dianggarkan bernilai RM238,387. Suspek kini ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Di Miri, sebuah bot tunda ditahan pada Ahad lepas ekoran gagal melaporkan kepada pegawai pelabuhan tentang pertukaran nakhoda. Menurut Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Muhammad Syafi'i Paing, tahanan itu dibuat kira-kira pukul 5.40 petang. Kapten Maritim Muhammad Syafi'i menerusi kenyataan media memaklumkan bahawa bot terbabit ditahan semasa sedang bersauh pada jarak lebih kurang 3.32 batu nautika barat daya Kuala Baram. Bot tunda terbabit yang dikendalikan oleh 7 warga asing berumur dalam lingkungan 23 hingga 38 tahun itu gagal mengemukakan dokumen pemakluman pertukaran nakhoda semasa pemeriksaan dilakukan. Kes disiasat di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 iaitu gagal melaporkan pertukaran nakhoda kepada pegawai pelabuhan. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 17 Januari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam hormat, salam perpaduan. Assalamualaikum.